Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan Natika dalam kelas Expert Science anda. Ingat tagline kita? Ayo bangkit, percaya diri, berjaya pasti. Jadi, untuk kelas hari ini, kita akan sambung dalam bab 10, Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan untuk unit yang seterusnya, iaitu unit 10.2, radikal bebas, bahan antioksidan dan produk kesihatan. Untuk unit yang pertama pada hari ini iaitu unit 10.2, radikal bebas. Pernahkah kamu dengar tentang radikal bebas? Radikal bebas. Apa yang kita faham tentang radikal bebas? Cuba perhatikan gambar ini. Ada 3 atom. Atom yang pertama adalah atom yang sihat sentiasa tersenyum. Atom yang kedua adalah radikal bebas yang sedang mengambil elektron lain. Dan yang ketiga, antioksidan yang sentiasa tersenyum dan bersedekah dengan elektronnya. Kita kenali dulu definisi radikal bebas. Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron dan menjadikan atom tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom ataupun molekul lain. Cuba kita tengok gambar ni. Gambar atom yang memberikan elektron kepada radikal bebas dan antioksidan yang memberikan elektron kepada radikal bebas. Maksudnya di sini, jika kita berada dekat dengan radikal bebas, tak elok kan? Kerana ia akan menyerang kita semula. Tahukah kamu tentang kesan radikal bebas? Saya dah cakap tadi, kita tak nak radikal bebas ni berada dekat dengan kita. Sebab kesannya, radikal bebas ni akan merosakkan struktur DNA. Yang kedua, ia akan menyebabkan mutasi dan kanser. Yang ketiga, ia akan menyebabkan penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Yang keempat, ia akan merosakkan buah pinggang dan peparu. Dan yang terakhir, dia akan menyebabkan penuaan awal. Contohnya, wajah berkedut dan rambut beruban. Tak nak kan? Kita kena kenali dulu punca-punca radikal bebas. Barulah kita boleh elakkan radikal bebas. Radikal bebas, seperti mana yang disebut tadi, radikal bebas boleh menyebabkan struktur DNA kita musnah dan rosak. Kita tengok punca-puncanya. Faktor radikal bebas terbahagi kepada 2, iaitu faktor luaran dan juga faktor dalaman. Faktor luaran antaranya ialah sinaran mengayon, sinaran ultraungu daripada cahaya matahari, pencemaran udara daripada asap-asap kilang, sisa-sisa toksik dan juga asap rokok. Seterusnya, kita pergi kepada punca-punca radikal bebas dari segi faktor dalaman. Faktor dalaman yang pertama disebabkan metabolisme dalam mitokondria dan juga disebabkan oleh keradangan sel darah putih. Semua ni, faktor dalaman dan juga faktor luaran boleh memusnahkan DNA kita. Tak nak kan? Kita pergi pula kepada unit yang seterusnya, iaitu unit 10.3, antioksidan. Masihkah kamu ingat slide 10.2 tadi? Tentang definisi radikal bebas. Di mana dalam gambar tadi dia menunjukkan radikal bebas yang mengambil elektron daripada atom lain ataupun antioksidan. Berkaitlah radikal bebas ni dengan antioksidan kan? Tengoklah, kartun ni pun terfikir apa kaitannya antioksidan dengan radikal bebas.
Mari kita tonton video ini. Anak-anak boleh klik video ni, tapi saya akan ringkaskan apa yang terdapat pada video ini. Video ini menunjukkan seorang wanita yang kurang keyakinan disebabkan oleh kulit mukanya yang kusam, berkedut dan bertompok-tompok. Disebabkan itu, lelaki yang diminatinya pun tak pandang. Selepas menggunakan produk V Asia ataupun produk yang mengandungi antioksidan yang terdapat di pasaran, kulitnya menjadi lebih berseri, cerah, putih dan tidak berkedut lagi. Tiada lagi tompok hitam dan dia lebih berkeyakinan. Antioksidan. Kita lihat perbualan antara Cikgu Intan dan juga Iman. Cikgu Intan kata, antioksida adalah sebatian kimia yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Iman pun tanya, kiranya dia macam barisan pertahanan terhadap penyakit lah ya cikgu. Jadinya kawan-kawan, bahan antioksidan ni sangat diperlukan oleh badan kita. Ya kan cikgu? Cikgu kata betul Iman, pandai kamu ni. Jadi di sini kita dapat simpulkan antioksidan ni sangat diperlukan oleh badan kita untuk menghentikan ataupun melambatkan proses pengoksidaan. Kerana proses pengoksidaan adalah proses tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu bahan tu bertindak balas apabila mengalami kehilangan elektron. Jadi kehilangan elektron itulah yang menyebabkan ia menjadi cepat berkedut kulitnya, penuaan pun cepat berlaku dan boleh merosakkan struktur DNA. Pengoksidaan ini boleh berlaku secara semula jadi dalam badan dan boleh menghasilkan radikal bebas serta mencetuskan tindak balas berantai. Ianya dapat diringkaskan seperti dalam gambar rajah ni. Oksigen yang kekurangan elektron akan menerima elektron daripada antioksidan dan terhasillah oksigen yang stabil. Ini adalah contoh-contoh sumber dan juga produk antioksidan yang terdapat di pasaran secara semula jadi ataupun buatan. Okey, kita dapat lihat produk antaranya adalah jamu jelita, Pinky Plus, Platinum Drink V Asia, dan secara semula jadinya kita boleh dapat daripada tumbuhan, daripada makanan, daripada sayur-sayuran dan daripada kekacang. Contoh bahan antioksidan terbahagi kepada 5. Okey, kita akan klik setiap contoh bahan antioksidan untuk melihat setiap contoh bahan antioksidan tersebut. Yang pertama, jenis beta-carotina. Yang kedua, jenis lutein. Yang ketiga, jenis lycopene. Yang keempat, vitamin C, dan yang kelima, vitamin E. Kita klik untuk beta-carotina. Contoh beta-carotina, beta-carotina ini ditemui dalam makanan yang berwarna merah, kuning ataupun jingga. So, contohnya adalah lobak merah, ubi keledek, mangga. Seterusnya, contoh lutein. Lutein selalunya ditemui dalam sayuran hijau untuk kesihatan mata. Contoh-contohnya adalah bayam, salad, brokoli dan juga sayur-sayur hijau yang lain. Pergi kepada lycopene. Lycopene selalunya ditemui dalam buah-buahan. Antaranya adalah buah betik, buah tembikai, buah tomato dan juga buah-buah oren. Seterusnya, vitamin C.
Ini semua dah tahu ni tentang vitamin C. Vitamin C adalah vitamin larut air yang dikenali sebagai asid ascorbic. Contohnya adalah buah-buahan citrus. Citrus ni buah-buahan macam limau, oren, buah-buahan masam. Seterusnya, bayam, brokoli, lada hijau, buah-buahan strawberry, cranberry dan juga bijirin. Jangan tak tahu, dalam bijirin pun ada vitamin C. Dan dalam sayur-sayuran hijau pun ada vitamin C. Cuma yang sentiasa kita dengar adalah buah-buahan citrus, strawberry dan cranberry, kan? Seterusnya, contoh vitamin E. Vitamin E dikenali sebagai alpha tocopherol yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak dan kekacang. Contohnya adalah minyak kelapa sawit, minyak gandum, minyak jagung, minyak kacang soya dan juga sebarang kekacang. Seterusnya, kita pergi kepada tindakan antioksidan terhadap radikal bebas. Bahan antioksidan yang diperoleh daripada sintesis kimia atau tumbuh-tumbuhan semula jadi. Bahan antioksidan ini akan bertindak balas dengan radikal bebas. Sebatian menjadi lebih stabil apabila menerima elektron. Dan akhirnya proses pengoksidaan akan berhenti. Cuba lihat gambar rajah di sebelah kanan. Gambar rajah menunjukkan antioksidan yang memberikan elektron kepada radikal. Dan nampak tak gambar dua atom warna hijau dan juga warna pink. Yang warna pink tu dia cakap you complete me. Maksudnya kat situ bila dia menerima elektron daripada atom lain, dia akan jadi stabil. Tiada lagi radikal bebas. Okey. So, bilakah proses pengoksidaan ni boleh berlaku? Yang pertama, dapat dilihat apabila makanan terdedah kepada udara. Yang kedua, kesannya makanan akan menjadi perang. Yang ketiga, contohnya buah apel dan pisang. Kenapa pengoksidaan ni boleh berlaku? Jom kita jalankan eksperimen bersama-sama. Sebelum kita jalankan eksperimen, kita kena tahu dulu tujuan, penyataan masalah, hipotesis, bahan dan radar serta pemboleh ubah. Tujuan: mengkaji kesan jenis larutan yang berbeza terhadap pengoksidaan buah apel. Jangan lupa sediakan pensel dan kertas. Catat maklumat yang terdapat dalam kotak ni. Penyataan masalah, apakah cara untuk melambatkan proses pengoksidaan buah apel? Hipotesis: larutan yang mengandungi bahan antioksidan dapat melambatkan proses pengoksidaan buah apel. Sebab kita tahu hipotesis ni adalah andaian awal kita. Bahan-bahannya buah apel, larutan gula, larutan jus limau, larutan natrium bikarbonat dan juga larutan garam biasa. Radasnya piring Petri, bika dan forceps. Tapi memandangkan eksperimen kita ni online daripada rumah, jadi kita gunakanlah bahan-bahan yang ada. Piring Petri boleh guna mana-mana pinggan. Bika tu boleh guna gelas. Forceps boleh guna pengepit apa-apa sekalipun. Seterusnya, pemboleh ubah. Pemboleh ubah jenis larutan. Pemboleh ubah manipulasi adalah jenis larutan. Pemboleh ubah manipulasi ni adalah apa yang kita bezakan dalam eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas, apa yang kita nak perhatikan di akhir eksperimen, iaitu perubahan warna hirisan apel. Pemboleh ubah malar adalah apa yang kita samakan dalam setiap set eksperimen. Contohnya, kalau saya ambil masa rendaman ataupun tempoh masa. Ini gambar rajah eksperimen 10.1, iaitu kita
buat 5 set eksperimen. Set A, gelas yang berisi larutan gula. Set B, gelas yang berisi jus limau. Set C, gelas yang berisi larutan natrium bikarbonat. Set D, gelas yang berisi larutan garam biasa. Dan set D, sediakan pinggan kosong sebagai pemalam. Jadi, bolehlah klik link yang saya bagi tu. Link tu menunjukkan eksperimen yang saya dah jalankan sebelum ni. Okey, jadi kita pergi kepada prosedur eksperimen. Prosedurnya, mula-mula kita sediakan radar seperti dalam rajah dan labelkan set tersebut kepada A, B, C, D dan E seperti mana yang saya cakap tadi. Yang kedua, potong apple kepada 5 hirisan. Satu daripadanya kita letak dalam pinggan, set E tadi. Yang ketiga, menggunakan forceps ataupun pengepit, rendamkan setiap hirisan apple ke dalam bikar A, B, C dan D. Yang keempat, selepas 1 minit, letakkan hirisan apple tersebut ke dalam piring Petri dan biarkan terdedah kepada udara selama 15 minit. Dekat sini, Cikgu Intan nak bagi nampak kesan yang lebih terang. Jadi, Cikgu Intan rendamkan ia bukan 1 minit, tapi 15 minit rendaman dan biarkan ia terdedah bukan 15 minit, tapi 30 minit. Selepas 15 minit, perhatikan perubahan warna pada apple tersebut dan rekodkan dalam jadual. Okey, jadi Cikgu Intan kata Cikgu Intan biarkan selama 30 minit, biarkan ia terdedah di udara. Jadi, seperti mana yang saya pernah ajar sebelum ini, prosedur kita mestilah melibatkan pemboleh ubah kita untuk dapatkan 4 markah dalam laporan eksperimen. Yang pertama, tentang radas. Kita bagi tahu tentang macam mana penyediaan radas. Yang kedua, melibatkan pemboleh ubah manipulasi. Yang saya cakap, kita rendam dalam gelas yang berbeza. So, itu perbezaan yang kita buat dalam eksperimen pemboleh ubah manipulasi. Seterusnya, pemboleh ubah malar yang saya cakap tadi, biarkan kesemuanya terendam selama 15 minit. Biarkan semuanya terdedah kepada udara selama 30 minit. Jadi, kita libatkan pemboleh ubah malar di situ. Dan yang terakhir, kita kata perhatikan perubahan warna apple tersebut adalah pemboleh ubah bergerak balas, di mana kita nak perhatikan apa yang terjadi di akhir eksperimen. So, inilah pemerhatian eksperimen 10.1 yang Cikgu Intan dah jalankan di dapur rumah saya. Untuk eksperimen apple ini, pemerhatiannya kamu boleh klik link YouTube yang Cikgu Intan dah sediakan. So, kamu boleh lihat perbezaan selepas 30 minit dan selepas 12 jam terdedah di udara. Boleh tak kamu perhatikan perbezaan di antaranya? Selepas 30 minit pun kita dah boleh nampak perbezaan warna apple kan? Selepas 12 jam lagilah kita nampak kesannya. Jom kita isi keputusan eksperimen bersama. Untuk untuk keputusan larutan gula, okey, dia akan berwarna sedikit perang. Untuk jus limau masih putih. Untuk larutan natrium bikarbonat agak perang. Untuk larutan garam biasa sedikit sahaja perangnya, dan untuk yang dibiarkan di luar memang perang. Kesimpulannya, larutan jus limau mengandungi bahan antioksidan yang tinggi akan melambatkan proses pengoksidaan buah apple, ataupun apple yang direndam dalam larutan jus limau paling lambat mengalami proses pengoksidaan. Bila kita kata jus limau tu melambatkan proses pengoksidaan, maksudnya dia adalah larutan yang menyebabkan hirisan apple yang paling lambat bertukar menjadi perang. Kita tengok slide yang seterusnya. Nampak tak muka Anisah yang tengah terfikir tu? Anisah tanya, kenapa bukan durian? Kenapa bukan mangga? Kenapa bukan rambutan? Kenapa eksperimen tadi menggunakan buah apple? Dengan belagaknya Intan Nur Ain kata,
Itu pun kamu tak tahu ke Anisah? Tahu tak? Sebiji apple tu mengandungi kandungan bahan antioksidan yang tinggi. Sebab itulah apple ni tiba-tiba meletup dan semakin meledak dalam dunia kecantikan. Sebab banyak sangat khasiatnya. Apa khasiat dia yang lain? Mampu mencantikkan kulit, boleh mengatasi masalah penuaan, boleh mencegah penyakit barah, menggalakkan pertumbuhan sel kulit, meningkatkan sistem imunisasi, melegakan penyakit sendi, memulihkan sistem kardiovaskular dan mengurangkan risiko penyakit jantung, strok, kolesterol tinggi dan diabetes. Banyak kan khasiat buah apple ni? Mei cakap apa tu? Wah, ya ke? Saya pun nak cubalah. Makanlah apple banyak-banyak. Bukan saja buah apple, apa sahaja buah-buahan yang kita dah belajar dalam 5 kategori tadi, sama ada dalam kategori beta carotina ataupun dalam kategori lutein, lycopene, vitamin E, vitamin C, semuanya kita boleh gunakan untuk memastikan kurang radikal bebas ataupun radikal bebas yang dah kita alami tu dapat dikurangkan dengan kehadiran antioksidan. So, kita tengok slide ni. Bayangkan apa terjadi pada kulit kamu jika kurang pengambilan bahan antioksidan. Alah, tengoklah muka tu. Cucilah banyak mana pun, kalau kurang antioksidan dalam kulit kita tetap akan berkedut. So, kita nampak tak perbezaan sebelum pengoksidaan dan selepas pengoksidaan? Takutnya. Dalam unit yang terakhir, unit 10.4, berkaitan dengan produk kesihatan. Saya ni dah macam penjual ubat pula dekat sini. Okey, kita tengok unit 10.4 tentang produk kesihatan. Nampak tak ada awan atas kepala Idina tu? Idina tengah terfikir. Pernahkah kamu terfikir apa kandungan dalam produk tu? Betul ke produk tu boleh menyembuhkan penyakit? Macam mana keberkesanan produk tu? Sesuai ke produk tu untuk kita? Selamat ke? Idina tiba-tiba terfikir ni. Selamat ke produk di pasaran tu untuk kita gunakan? Tanya Dr. Brian. Dr. Brian pun tak tahu nak jawab. Produk-produk kesihatan mengandungi bahan aktif tau. Apa tu bahan aktif? Dr. Brian pun tanya kita balik. Maksud bahan aktif adalah apa sahaja komponen tertentu dalam sesuatu produk yang memberi kesan penyembuhan. Saya ulang, yang memberi kesan penyembuhan atau pencegahan terhadap penyakit. Kalau awak tengok dalam gambar contoh tu, dia tunjuk vitamin C yang ada bahan aktif yang bertujuan untuk memberikan fungsi antioksidan kepada kita. Walaupun jenama produk tu berbeza, namun tujuan dia tetap sama, untuk mencegah penyakit, untuk menyembuhkan penyakit. 2 atau lebih bahan aktif tidak boleh digunakan bersama. Jadi seelok-eloknya janganlah kita ambil sesuatu ubat tu dalam masa yang sama terlalu banyak. Okey, ini adalah contoh produk-produk di pasaran. Kita ada Shaklee, Fish Oil, Prebiotic, Vitamin D, C Beyond, Vitamin C, Fish Oil, Flaxseed Oil. Semua produk-produk ni kita boleh dapatkan di farmasi berdekatan, di Guardian ataupun Watson. Semuanya adalah sebagai suplemen untuk kita. Dah nak habis ni kelas. Fungsi produk kesihatan. Fungsi produk kesihatan yang pertama untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan. Kerana kita tahu bahan aktif ataupun bahan antioksidan ni, dia boleh memberi kuasa penyembuhan kepada sebarang penyakit yang kita alami. Seterusnya, meningkatkan daya pencegahan terhadap penyakit. Yang ketiga, menjamin tumbesaran yang normal. Contohnya multivitamin. Sebab itulah kalau awak lihat anak-anak kecil ataupun kanak-kanak selalunya mengambil vitamin untuk menjamin tumbesaran yang normal. Yang keempat, sebagai pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang. Bukan saja sebab amalan pemakanan yang tidak seimbang, tetapi juga disebabkan oleh pencemaran udara, asap rokok, sisa toksik, sinaran mengayon yang kita dah belajar dalam
tajuk sebelum ni tentang faktor luaran yang menyebabkan radikal bebas. Jadi radikal bebas ni yang menyebabkan kesihatan kita dah tak baik dan kita juga banyak bekerja, penat dan sebagainya. Pemakanan pula tidak seimbang, jadi wajiblah ataupun sangatlah sesuai untuk kita mengambil suplemen. Tahniah kerana dah bersabar menunggu sehingga ke penghujung kelas Cikgu Intan. Bagus ya anak-anak. Okey, sebelum kelas berakhir, saya berikan masa 10 hingga 15 minit untuk kamu semua menjawab soalan uji minda Quizzy pada link ini. Hanya 10 soalan objektif tau. Klik link ni, boleh jawab soalan. Akhirnya, Alhamdulillah. Tahniah kerana sudah menyelesaikan soalan uji minda tadi. Saya berharap kelas saya ini boleh membantu kamu semua memahami lagi topik berkaitan kimia dalam perubatan dan kesihatan. Bermula daripada unit 10.1, kita belajar tentang tiga jenis perubatan, iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari, disambung dengan radikal bebas, disambung pula dengan antioksidan berserta dengan eksperimen, dan juga untuk tajuk yang terakhir tadi, unit yang terakhir tentang produk kesihatan. Ingat tagline kita, ayuh bangkit, percaya diri, berjaya pasti. So, guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam kelas online Expert Science akan datang. Bye.